أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita hidayat dan taufik. Mudah-mudahan kurniaan hidayat dan taufik ini sentiasa dikurniakan kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 170. Orang yang menghimpunkan kan? Ada pun orang. Qala musannif rahmatullah alaih, adapun orang yang menghimpunkan belajar ilmu syariat yang zahir, yakni ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Jadi orang yang mempelajari ilmu syariat yang zahir ini, syariat yang zahir di sini disebut oleh Syekh termasuklah ilmu usuluddin, ilmu fiqh, yang mana ilmu ni ilmu yang kita belajar, yang kita faham, yang kita pegang. Dinamakan zahir itu dari segi perkara-perkara yang berkait dengan benda-benda itu adalah perkara yang kita boleh belajar, yang kita boleh tahu, yang kita boleh laksanakan. Adapun usuluddin tu dari satu segi dia termasuk ilmu yang batin dari satu segi. Adapun fiqh yang zahir, yang nyatanya dia memang jelaslah termasuk ilmu syariat yang zahir kerana dia melibatkan amalan-amalan yang zahir, solat, puasa dan amalan-amalan yang lain. Jadi ilmu fiqh ni memang jelaslah merupakan ilmu syariat yang zahir. Usuluddin dia separuhnya tu kepada ilmu yang batin, kerana usuluddin itu tuntutannya adalah keyakinan dalam hati. Jadi sebahagian ataupun dari satu sudut ilmu usuluddin tu dia adalah merupakan ilmu yang batin sifatnya, kerana tempatnya itu di dalam keyakinan kita. Tapi dari satu sudut yang lain dia ada bahagian ilmu zahir dia tu, iaitu ilmu yang kita boleh belajar. Perkara-perkara yang kita pelajari benda tu untuk kita fahami dan kita pegang. Aspek tu maka dia disebut ataupun dikira sebagai ilmu syariat yang zahir. Ilmu syariat yang zahir yakni ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan tasawuf.
Jadi ilmu tasawuf pun serupa. Dari satu segi dia termasuk ilmu syariat yang zahir, bagi yang kita boleh belajar. Kita belajar, kita faham dan kita amalkan. Adapun sebahagian lagi tasawuf ni merupakan aspek yang batin. Jadi usuluddin dan tasawuf ni ada sudut zahir dia, ada sudut batin dia. Serta bersungguh-sungguh ia menjalani akan dia, yakni mengamalkan ilmu fiqhnya, ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf. Jadi saya cuba nak jelaskan di sini, takut ada orang keliru. Sebab sebelum ini sebahagian kita ni ataupun ulama-ulama kita dia pecah dua, syariat yang zahir dan hakikat yang batin. Syariat yang zahir itu ilmu fiqh, hakikat yang batin itu ilmu tasawuf. Jadi ghalibnya orang bahagi benda ni kepada dua dalam bentuk macam tu. Kalau tasawuf dianggap sebagai ilmu batin, fiqh syariah dianggap ilmu zahir. Sekarang Syekh ni sebut fiqh, usuluddin, tasawuf itu adalah ilmu yang zahir juga. Jadi hendaklah kita faham bahawa fiqh tu jelaslah ilmu syariat yang zahir, usuluddin dan tasawuf tu. Jadi usuluddin dan tasawuf tu dia ada sudut zahir dia. Contoh macam mana? Kalau kita belajar usuluddin, rukun iman, percaya kepada itu ini yang kita tahu, yang kita boleh belajar, yang kita boleh faham, itu sudut zahir dia. Adapun sejauh mana benda tu menjadi pegangan kita, menjadi tasdik dalam hati kita, itu bahagian batin dia. Bahagian batin daripada ilmu usuluddin. Demikian juga ilmu tasawuf, ada sudut zahir dia, ada sudut batin dia. Sudut zahirnya iaitu ilmu yang kita belajar tu tentang akhlak-akhlak yang mulia, tentang seperti sabar, syukur, redha dan macam-macam lagi lah yang kita boleh belajar benda tu, yang ada dalilnya, ada huraian dia. Itu aspek zahir dari segi tasawuf. Adapun aspek batin tasawuf tu iaitu akhlak-akhlak tadi tu sejauh mana dia mencorok ke dalam hati kita, sejauh mana perkara-perkara tadi tu menjadi suatu sifat bagi hati kita. Itu aspek batin daripada ilmu tasawuf. Jadi saya jelaskan ini supaya tak timbul pertembungan dari segi kefahaman yang selama ini kita disebut fiqh syariat zahir, tasawuf batin. Sekarang Syekh mengumpulkan sekali, iaitu ilmu syariat yang zahir termasuklah fiqhnya, usuluddinnya dan tasawufnya. Kenapa? Kalau fiqh jelas, tapi kalau usuluddin dan tasawuf, naklah kita fahami bahawa ilmu ini ada aspek zahir dia tu, ada sudut zahir dia, terutama dari segi ilmunya tu. Serta bersungguh-sungguh ia menjalani akan dia, yakni melaksanakan ataupun mengamalkan tuntutan ilmu-ilmu itu tu. Kalau fiqh, amalan-amalan tadilah, solatnya, puasanya dilaksanakan. Kalau usuluddin, perkara-perkara yang dipelajari tentang rukun iman dan sebagainya itu, iaitu diperkukuhkan dalam keyakinan dia. Itu amalan dia tu. Tasawuf, akhlak-akhlak tadi tu cuba dipraktiskan, cuba dihayati, itu bahagian amalannya. Yang ini bersungguh-sungguh ia mengamalkan dia, mengamalkan ketiga-tiga ilmu itu, maka sungguhnya iaitu dapat ilmu hakikat. Daripada mengamalkan ketiga-tiga ilmu tadi tu, fiqh, usuluddin dan tasawuf diamalkan, dilaksanakan, diterapkan, dihayati, baru hasil dia mari, natijah dia tu dipanggil sebagai ilmu hakikat. Itulah baru disebut sebagai ilmu batin sebenarnya. Iaitu ilmu ma'rifat, ilmu yang mengisi ke dalam hati, yang tercorok ke dalam hati. Kalau kita belajar ilmu, contohnya ilmu tasawuf, kita belajar tentang masalah tawakal.
Pengetahuan tentang tawakal itu aspek zahir daripada ilmu tasawuf. Tapi bila hati kita ini sudah dapat menghayatinya, merasainya, menjiwainya, itu dinamakan aspek batin daripada tasawuf. Jadi makrifat dan hakikat ni adalah hasil daripada kita menerapkan ilmu-ilmu tadi itu. Fiqhnya, usuluddinnya, tasawufnya, bila dihayati, diterapkan, dia akan membuahkan sesuatu di dalam hati. Itu dinamakan makrifat atau hakikat dan makrifat. Iaitu ilmu makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat. Yakni makrifat yang menjadi rahsia bagi hati kita. Sebenar-benar makrifat ni sesuatu yang betul-betul dihayati dan dicapai oleh jiwa kita. Maka orang yang demikian itu tiada terpedaya. Jadi orang yang seperti ini ni tidak dikira sebagai orang yang tertipu. Yakni dia mempelajari ilmu syariat yang zahir, mencakupi ilmu fiqhnya, usuluddinnya, tasawufnya, kemudian dia menjalaninya, yakni menerapkannya, menghayati dan mengamalkannya, lalu dia mendapat natijahnya yang dinamakan makrifat. Yang ini kata Syekh Abdul Samad tak termasuk dalam kelompok orang yang terpedaya dari kalangan ahli-ahli tasawuf. Sebelum ini Syekh sudah memberitahu tentang adanya di kalangan sufiyah ni, yakni ahli tasawuf yang juga termasuk dalam golongan orang yang terpedaya. Iaitu siapa mereka itu? Iaitu orang yang menghayati tasawuf dalam bentuk zahir saja, dalam bentuk pakaian saja, dalam bentuk apa saja yang bersifat zahir, sedangkan tercoroknya hakikat-hakikat kesufian tu, hakikat Qurannya tu tak ada. Contohnya dia berpakaian, berwatak seperti pakaian-pakaian ahli tasawuf. Pakaian ahli tasawuf ni tengok zaman. Kalau zaman-zaman awal dulu tu, ada satu ketika mereka ni suka pakaian-pakaian murahan, pakaian murah, pakaian yang orang tengok, orang cemu, orang lekeh. Ada satu zaman ahli tasawuf suka berpakaian seperti itu. Pakaian hok berlubang-lubang tu, pakaian hok banyak tapung tu. Orang panggil muraqah. Tapung. Ni ada kok trend, tapi jadi trend lah. Orang muda kita ni ada pakaian jenis gitu. Itu tak tahulah nak kata sufi ke kawan. Tapi ada trend hak jadi dia tebuk kepala lutut lah, dia tebuk sini lah. Tapi zaman dulu tu di kalangan ahli tasawuf ada yang berpakaian seperti itu sebagai penzahiran kenyataan daripada sifat zuhud. Pakaian tu zaman tu orang tengok lekeh. Kalau siapa dia pakai gitu tu orang anggap orang yang tak ada kedudukan lah, orang lekeh. Dan itu kesukaan sebahagian ahli tasawuf zaman tu, satu ketika dulu. Tapi zaman berubah. Ada waktu-waktunya perwatakan ahli tasawuf dalam bentuk watak yang lain pula. Ada zaman-zaman tertentu ahli tasawuf dengan pakaian jubah-jubah yang nampak sebagai bentuk kehebatan. Ada juga di zaman-zaman tertentu ahli tasawuf berwatak seperti itu, dengan serban besarnya, dengan jubah berlapisnya, macam ada trend. Ada zaman-zaman tertentu, di tempat tertentu trend mereka macam tu. Jadi yang dikendaki di sini sebagai kelompok ahli tasawuf yang tertipu ni orang yang hanya tiru dari aspek itu saja, sedangkan di dalam hatinya intipati tasawuf itu, hakikat-hakikat tasawuf itu tidak diterapkan. Khusyuknya, syukurnya, sabarnya tak ada nak diterapkan di dalam hati. Itu maksud. Yang seperti itu kata Syekh termasuk kelompok-kelompok yang terpedaya. Seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang menghimpunkan syariat yang zahir dan syariat yang batin. Syariat yang zahir tadilah ilmu, amalan yang bersifat zahir. Syariat yang batin yakni sesuatu yang tercorok menjadi sifat bagi hati manusia, yang terisi keyakinannya, kejernihan hatinya, kesucian hatinya, sifat mahmudah yang mulia yang ada dalam hatinya. Itu aspek batin. Syariat yang batin namanya, yang mengisi hati. Maka sesiapa yang terkumpul padanya dua ni,
Syariat yang zahir dan syariat yang batin. Sebab apa dinamakan syariat juga? Hak zahir pun orang panggil syariat juga. Hak batin pun orang panggil syariat juga. Sekalipun setengah ulama dia tak sebut syariat, sebut hakikat. Kalau syariat zahir, hakikat batin. Tetapi setengah alim ulama dia dua-dua dia panggil syariat belaka. Syariat yang zahir, syariat yang batin. Bagi ulama-ulama yang guna istilah syariat yang zahir, hakikat yang batin, nak memperlihatkan mana sudut zahir, mana sudut batin. Tapi ada di antara mereka ni dia pakai guna perkataan yang sama juga, syariat zahir, syariat batin. Mana pula tu? Jadi ulama-ulama yang guna istilah ni nak beritahu syariat yang zahir pun datang daripada Allah, syariat yang batin pun juga datang daripada Allah. Yang ni bersumberkan Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya. Jadi jangan kelirulah bila orang guna perkataan syariat yang zahir, hakikat yang batin. Ada seorang pula guna syariat yang zahir, syariat yang batin. Mana ni? Jadi tujuan yang berbeza. Orang pakai syariat yang zahir, hakikat yang batin, itu nak khabar bahagian zahir, bahagian batin. Orang yang guna perkataan syariat yang zahir, syariat yang batin, nak khabar zahir dan batin ni, mari dua-dua mari daripada Al-Quran dan hadis belaka. Itu bendanya. Wa man jama bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, yakni yang zahir dan yang batin, yakni menghimpunkan belajar ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, demikian juga ilmu usul-din termasuk, maka sesungguhnya dapatlah ia akan ilmu hakikat sebagai hasil daripada menghayati ilmu-ilmu itu, mengamalkannya. Usuluddin amalan dia diperkukuh dalam keyakinan, fiqh amalan dia praktis dilaksanakan, tasawuf amalan dia menghayatinya, cuba menghayatinya. Jadi dengan menghayati semua ini, dalam istilah ahli tasawuf dipanggil menjalani. Menjalani dengan arti melaksanakan ilmu-ilmu tadi itu, menghayati ilmu-ilmu itu. Bila seseorang itu menghayatinya, dia akan menatijahkan sesuatu di dalam hati. Kalau dia belajar ilmu khusyuk, sekarang dia rasa khusyuk, dia hadir. Kalau dia belajar ilmu zikir, ingat kepada Allah, hatinya boleh ingat kepada Allah. Hak ingat dalam hati tu orang panggil hakikat, makrifat. Kalau dia belajar ilmu tawakal, sekarang hatinya mula terasa, dia rasa benda tu. Itu dipanggil hakikat. Selagi tawakalnya itu merupakan ilmu yang difahami, itu syariat. Sehingga dia mula sera dalam hati, terasa dalam hati hakikat tawakal tu, hatinya mula terasa menyerah hatinya kepada Allah, mula dirasa di dalam hati, baru dinamakan makrifat yang batin. Itu maksudnya. yakni ilmu makrifat akan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh makrifat, yakni betul-betul dia dapat sungguh. Kalau sebelum ni dapat ilmu tentang tawakal, sekarang dia merasai hakikat tawakal, mencapai hakikat tawakal. Ni pagi dia mendapatinya secara sungguh-sungguh, mencapainya, betul-betul dia dapat. Makrifat yang yakin dan makrifat yang putus. Maksud benda putus, ini istilah bahasa orang tua dulu. Bahasa kita putus ni putus tali. Tapi ini diterjemah daripada asal kita Arab, iaitu yang qati'. Qati' ni yang putus. Putus ni maksudnya tidak diragukan lagi. Itu maksud yang putus tu. Yang yakin, yang jelas, tak diragukan lagi. Dan kerana inilah berkata Syekh kita Al-Waliyul Kamil Al-Mukammil Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad As-Samman ni di Madinah. Dia adalah guru tasawuf kepada penulis kitab Sayyidus Salikin ni, Syekh Abdul Samad ni. Tu guru je orang Arab lah, di Madinah. Dan dia, kalau tak silap saya, biodata ni, biografi dia ni, dia penjaga makam Rasulullah, Syekh Muhammad As-Samman.
menjadi tradisi. Ada orang sehingga dah menjadi satu tugasan keluarga dah, nasak keturunan dia jaga makam Rasulullah. Sampai hari ni ada je orang yang ditugaskan untuk jaga benda tu. Makam Rasulullah sebenarnya bukan atas tu, bawah dalam, duduk bawah. Cuma dinaikkan bangunan tu sampai ke bahagian atas tu. Sebenarnya duduk bahagian bawah tu, tapi kita tidak dibenarkan masuk lah, kecuali orang-orang tertentu saja. Orang bernasib baik, ia ikut rombongan orang kenamaan tu, bolehlah tumpang sekaki masuk ke Hajarul Aswad, masuk ke ke makam Nabi. Kita ni nampak dah nak berangang tak ada orang nak berangang masuk situ. Baik, apa kata beliau? Wa zayyini zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Artinya, dan perhiaskan olehmu, yakni hiasi dirimu, olehmu anggotamu yang zahir itu, anggota kita yang zahir ni lah, tubuh badan kita dan anggota kita yang zahir. Anggotamu yang zahir itu dengan ilmu syariat yang zahir. Kerana syariat yang zahir ni, fiqh tu, amalan-amalan dia melibatkan anggota kita. Sembahyang melibatkan anggota, puasa melibatkan anggota, haji melibatkan anggota dan sebagainya. Itu syariat yang zahir. Maka kata Syekh, hiasilah anggotamu itu dengan syariat yang zahir. Yang digunakan anggotamu yang zahir itu untuk melaksanakan hukum-hukum fiqh itu, dengan bersolat dan sebagainya. Yaitu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin. Ilmu fiqh jelaslah ilmu amalan. Lalu anggota kita digunakan untuk melaksanakannya. Bila Syekh kata hiasilah anggota zahirmu dengan ilmu yang zahir, ilmu fiqh tu jelas. Tapi yang kedua tu dan ilmu usuluddin, macam saya terangkan tadi lah, ilmu usuluddin ini hiasi anggotamu yang zahir dengan ilmu usuluddin ni. Kita belajar akidah tu, rukun iman apa, mengenal Allah sifat Tuhan tu apa, belajar ilmu tu. Itu aspek zahir daripada usuluddin. Dan perhiaskan pula anggotamu yang batin, iaitu hatimu. Hiasi pula anggota kita yang batin, yakni hati nurani kita ni, iaitu hatimu itu dengan ilmu syariat yang batin. Itu saya sebut tadi tu. Syariat, ada syariat yang zahir, ada syariat yang batin. Jadi Syekh ni guna istilah syariat tu nak merujuk pada dua-duanya memang mari daripada Al-Quran dan hadis. Dengan ilmu syariat yang batin, iaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dari satu segi dia dikira sebagai syariat, iaitu bahagian yang boleh kita belajar. Kita tahu tentang akhlak-akhlak, tentang amalan-amalan kebaikan, tentang amalan-amalan kesufian. Kita belajar tentang zikir, tentang muraqabah, tentang muhasabah, akhlak-akhlak yang baik. Kita boleh belajar. Itu bahagian zahir tasawuf. Baik. Adapun yang batin iaitu ilmu tasawuf, bahagian batin dia pula yakni ilmu tarekat, ilmu melaksanakannya. Zikir, kita belajar ilmu tentang zikir. Mengetahui tentang zikir itu syariat, aspek syariat dari segi dari ilmu tasawuf. Tapi kita sendiri melatih hati kita untuk berzikir, untuk ingat, itu aspek batin daripada tasawuf. Jadi aspek batin tadi tu, hati yang cuba untuk ingat kepada Allah itu dinamakan ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Adapun maklumat tentang zikir, tentang dalil dia, sekalipun dia ilmu tasawuf, tapi dikira aspek zahir dari segi tasawuf.
Tapi kita menghayatinya, kita mengamalkannya, itu dinamakan aspek batin atau disebut sebagai tarekat dan hakikat. Hati kita menghayati dia, melaksanakannya. Dan inilah ilmu yang manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kata Tok Syekh, ilmu seperti inilah yang dikatakan ilmu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat, iaitu ilmu yang bukan saja ilmu yang diketahui tapi yang diamalkan, ilmu yang bukan saja dipelajari tapi dipraktis dan dilaksanakan. Inilah yang memberi manfaat. Jadi kesimpulan mudahnya, ilmu yang memberi manfaat ni ilmu yang diketahui dan dihayati, dilaksanakan. Seperti kata Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata Syekh Abdul Hasan Syazili? Ini antara tokoh ulama tasawuf yang agak awal sikit lah, sekitar kurun yang ke-6 Hijriah dulu. Man arada mulkad daraini falyadkhul fi tariqatina hazihi yawman aw yawmaini. Baik, artinya barang siapa berkehendak kerajaan di dalam dua negeri, sesiapa yang nak kemuliaan, nak hakikat kemuliaan di dalam dua negeri, yakni di dunia dan akhirat. Bukan dua negeri ni Terengganu dan Kelantan ataupun Terengganu dengan Pahang. Dua negeri iaitu dunia dan akhirat. Sesiapa yang nak kemuliaan di dunia dan di akhirat, kata Abdul Hasan Syazili, yakni di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka hendaklah ia masuk di dalam tarekat kami. Hendaklah dia belajar tarekat yang kami bawa ni, yang kami susun ni. Abu Hasan Syazili ni dia hanya menyusun, dia bukan reka. Dia bukan reka benda baru. Dia hanya memperkaedahkan amalan tu, menyusun amalan tu. Lalu orang nisbah ke dia. Sama juga orang bagi mazhab dalam fiqh. Jangan kita kata mazhab Syafi'i itu berarti Syafi'i reka mazhab tu. Dia hanya menyusun, memperkaedahkan dia. Ajar cara macam mana nak memahami dan mengambil hukum daripada dalil-dalil dia tu. Itu tugas Imam Syafi'i, bukan dia reka dalil baru. Tapi kita kadang-kadang, orang kita hari ni dia timbul satu slogan yang kurang baik sikit, sehingga dilabelkan orang yang mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i ini dianggap mempertuhankan Imam Syafi'i. Hari ni ada pattern macam tu. Dia cuba nak label macam tu. Seolah-olanya bila kita belajar agama menerusi mazhab Syafi'i, macam kita pertuhankan Imam Syafi'i pula dah. Waktu pula dah dia baca. Kita mengaji akidah berdasarkan mazhab Abdul Hasan Asy'ari ataupun Asy'ariyah ni, dia kata kita pertuhankan Abdul Hasan Asy'ari pula dah. Padahal kita belajar tu kerana kita ni menumpang atas keilmuan dia tu, yang kita ni tidak ada kepakaran, kemahiran. Jadi kita tumpang atas kealiman dia tu secara mudah untuk kita faham agama. Itu saja. Tapi hari ni dia dah jadi satu, ada setengah orang tu yang cuba memberi suatu kefahaman yang keliru kepada orang ramai. Kehendaknya supaya kita ni tidak bergantung lagi kepada mazhab, supaya terus ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu slogan baik tapi bahaya. Slogan baik tapi merosakkan. Sebab apa saya kata gitu? Mampu ke kita nak memahami hukum-hukum agama daripada Al-Quran dan Sunnah? Kita ada kemampuan tak? Tanya kemampuan kita. Kan jadi kaum ini pula kita. Dalil tu dalil ni pakai belaka. Kita sendiri tak faham online. Jadi slogan tu baik. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Dari segi slogan baik. Tapi orang yang memainkan slogan ini ada niat lain. Ada tujuan dok comel. Dan ini kalau orang ramai ikut, merosakkan.
Cara mudahnya tadilah. Sebab kita tak ada kemampuan yang kuat untuk menggali sendiri Al-Quran dan Sunnah untuk memahaminya. Kalau kita gagah tak apalah. Kalau kita mahir tak apa. Tapi kita tak kuat, kita tebing, mula cari penyakit. Itu maksudnya. Zaman Sayyidina Ali dulu sudah timbul fenomena ni. Bila kelompok-kelompok Khawarij cuba mengajukan orang ramai ni bila supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan slogan la hukma illa lillah, tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Apa bila orang sapa ke Sayyidina Ali bahawa slogan yang dipakai itu slogan baik, tak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah, slogan yang baik. Tapi bila perkara ni sapa kepada Sayyidina Ali, apa komen Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata apa? Dia kata kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah ni, kata-kata ni baik, tapi orang yang mengucapkannya tu ada tujuan jahat. Kata Sayyidina Ali zaman tu. Jadi hari ni pun kita agak curiga dengan setengah golongan yang menggunakan istilah balik kepada Quran dan Sunnah tu. Memang dari segi tu baik, bagus. Tapi praktisnya, pelaksanaannya, kalau benda tu kita ikut, orang ramai ikut, bukan jadi kaum molek, jadi kaum punuk. Kerana kita tidak mampu memahami dengan baik dari Al-Quran dan hadis. Ginilah contoh mudah. Tapi hari ni nampak cendeng tebeng dak jadinya. Buat rumah sendirilah, dak payah pakai kontraktor lah. Bagus buat rumah sendiri. Nampak baguslah. Jimat duit, terawak tengok. Jadi dah. Buat dirilah, dak payah pakai orang lah, buat dirilah. Baguslah. Apa dak bagus pula? Cuba mula tengok. Cuba baca seming. Dak dan 2 hari demam. Dak dan 2 hari demam bos itu le. Sama je lebih kurang. Kita tak ada kemampuan untuk buat benda tu. Memang asalnya tak mau pakai orang lah. Tapi benda kita tak mampu, kita kena pakai orang. Jadi kata Abu Hasan Syazili, maka hendaklah ia masuk di dalam tarekat kami, yakni pelajari ilmu yang kami susung ni, yakni di dalam tarekat ulama ahli sufi. Bukan dia saja, ulama-ulama ahli tasawuf yang lain sama je, senada je. Yakni di dalam tarekat ulama ahli sufi ini, sehari atau 2 hari, tak mau lama pun sekejap pun sudahlah. Maksudnya bila kau pelajari betul-betul jalan ini, kau akan nampak laluan tu. Kau akan nampak laluan tu. Berarti kata sehari atau 2 hari. Seperti yang tersebut, tarekat ilmu ahli sufi itu di dalam kitab ini. Jadi kita nak tahu tarekat ahli sufi ini mana bendanya. Antaranya yang disebut dalam kitab ni lah. Kitab ni kitab mana ni? Kitab Sairus Salikin, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Dan di dalam asalnya, iaitu asal kitab Sairus Salikin ni, asalnya di mana? Iaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ni kitab yang kita mengaji ni, Sairus Salikin ni, Syekh Abdul Samad dia terjemah, kemudian dia syarah, dia buat penambahan sikit, huraian. Tapi asal kitab yang dijadikan induk untuk diterjemah dan syarah tu, iaitu ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Ihya kitab besar, 4 jilid. Waktu Arab, versi Arab terjemah ke dalam bahasa Indonesia jadi 10, jadi berbelah-belah jilid pula. Kalau dalam bahasa kita diterjemah jadi banyak jilid pula. Jadi Ghazali telah meringkaskan kitab tu jadi satu kitab kecil yang panggil Mukhtasar, ringkasan Ihya Ulumuddin. Jadi ringkasan tadilah yang digunakan oleh Syekh Abdul Samad untuk menulis kitab ni, kitab Sairus Salikin ini.
Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada kitab lain yang ditulis oleh Imam Ghazali. Maksudnya kalau kita nak tahu tarekat ahli sufi ni macam mana, baca, kena ngaji kitab ni. Antara kitab Sayyidul Salikin ini, antaranya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, antaranya Bidayatul Hidayah, dan kitab Arba'in fi Usuluddin. Demikian juga kitab lain juga ditulis oleh Imam Ghazali, karya Imam Ghazali, namanya Arba'in fi Usuluddin. Baik, sekaliannya itu karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab-kitab yang disebutkan tadi itu adalah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni ulama besar zaman dia. Dia kurun yang kelima, kurun yang kelima Hijriah. Ibn Taymiyah kurun yang ketujuh. 200-300 tahun beza. Jarak yang jauh. Jadi cuma Ghazali ni dia suhu zaman dia. Suhu sebab apa? Suhu kerana kealiman dia tu. Suhu dengan kealiman dia tu yang mana dia berjaya menolak, membatalkan ajaran-ajaran sesat dengan ilmunya tu, dengan kekuatan hujah dia tu. Itu jadi Suhu tu. Suhu nama dia ni sampai ke timur dan ke barat. Dan di Nusantara ni, tempat kita ni, Nusantara ni, orang panggil negeri bawah angin ni. Orang dulu panggil negeri bawah angin. Tempat kita ni Nusantara. Baca kitab negeri bawah angin. Kat mana pula negeri bawah angin? Tempat kita ni lah, Nusantara. Jadi orang-orang kita ni banyak cenderung pada ilmu tasawuf ni. Kalau ilmu tasawuf pada Imam Ghazali lah. Padahal Imam Ghazali dia bukan saja imam, bukan saja alim dalam ilmu tasawuf, dia juga alim, imam besar dalam ilmu usuluddin, demikian juga dalam ilmu fiqh. Dia alim 4 tapang. Ghalibnya alim ulama kita ni dia alim 1-2 tapang je, hak lain tu dia kurang. Tapi Ghazali ni 4 tapang dia alim. Sebab tu hari ni kita nampak kritikan orang terhadap Imam Ghazali ni agak banyak. Dan kita kena lihat apa tujuan. Ada benda. Mungkin orang tak senang dengan kekuatan hujah Ghazali dan pengaruh dia tu. Baik, dan telah terhimpun di dalam segala kitab ini ilmu usuluddin, ada ilmu usuluddin dalam ni, dan ilmu fiqh. Ilmu fiqh pun ada, dan ilmu tasawuf. Tiga-tiga ada berlaku dalam ni. Yang ni ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Tarekat pun ada, syariat pun ada, tarekat pun ada, dan hakikat pun ada dalam kitab Sayyidul Salikin. Baik, syahdan telah terhimpun di dalam kitab yang tersebut itu segala ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan manfaat di dalam akhirat. Jadi dalam kitab-kitab yang disebutkan ini, ilmu yang ada dalam tu dianggap ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dikira bermanfaat. Bermanfaat dunia dan akhirat. Seperti yang dinyatakan oleh Maulana Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah Wal-Usuli Al-Hikamiyah, dengan katanya, panjang kata-kata Arab dia. Summa innaka idza nazarta ila ma allafahu a'immatud dini minal kutubin nafi'ati lam tara syai'an ajma'a minha lihadhihi al-ulumi min kitabil imami hujjatil islami al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mislul ihya'i wal arba'ina fi usulid dini wa minhajil abidina wa bidayatil hidayati
wa hadha ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsana an-nazara fihi min ahli al-haqqi wal insafi wa arbabil basairi fid dini wa ma yunkiruhu illa ghabiyyun jahilun aw rasmiyyun mutajahilun qad ghashya nafsahu wa ghafala an ma'adihi fallahu ta'ala bifadlihi yulhimuna rushdana wa yu'izuna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwata illa billah. Panjang. Sudah mulai kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung uraiannya pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.